Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okay, so perlawanan untuk saingan Liga Super kembali untuk tahun 2025 dan juga Januari ini, di mana pada 11 hari bulan nanti Sabah akan menentang JDT di SSI. So ini adalah perlawanan pertama away untuk Sabah FC di tahun 2025 ni, dan what a way lah untuk memulakan saingan di Liga Super ni untuk Sabah FC, di mana bertemu dengan juara bertahan saingan Liga Super di stadium mereka sendiri lagi, SSI. So ini adalah video head to head untuk perlawanan tersebut, di mana aku akan berkongsi dengan kamu apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan lah di sepanjang pertemuan mereka. Of course, untuk video kali ini aku nak akan share secara menyeluruh apa yang telah 4 perlawanan terakhir, sejarah pertemuan, tidak secara menyeluruh lah macam mana aku selalu buat, di mana aku akan menyentuh secara luaran sejak untuk kedua klub ni dan apa yang kita perlu expect atau anticipate lah yang bakal berlaku. Di mana di video seterusnya, itu sebelum 90 minit, aku akan keluarkan cerita penuh lah mengenai persiapan untuk kedua klub ni. So okay guys, untuk perlawanan Sabah JDT menentang Sabah ni, seperti mana kita tahu, seperti mana juga tim-tim lain, okay, memang chances untuk Sabah FC memenangi perlawanan ni memang sukar untuk kita dapatlah. Kalau kita tengok dari pertemuan di antara kedua pasukan ni di tahun 2022 sehingga tahun 2024, memang belum satu kali pun kita berjaya mencatat kemenangan. In fact, pernah diberikan gol sebanyak 4 gol berbalas kosong lah oleh JDT. Sekali lagi, perlawanan tersebut adalah berlaku di SSI juga. Tapi walau macam mana pun, setiap kali Sabah bertemu dengan JDT ni, Sabah adalah antara merupakan satu tim yang cukup konsisten untuk menjaringkan gol. 1 gol sajalah yang telah dilakukan oleh Sabah FC daripada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 perlawanan daripada tahun 2022 hingga tahun 2004. 1, 2, 3 gol yang telah dilakukan oleh Sabah FC lah daripada 5 perlawanan tersebut. So boleh katakan hampir tiap perlawanan tu Sabah boleh dan mampu untuk membolosi gawang JDT lah. So ini pun amat, bilang orang, kalau aku tengok Sabah FC ni dari segi cara permainan mereka, kita sebenarnya mampu untuk menghasilkan sesuatu dalam perlawanan tersebut. Tapi apa yang membezakan di sini, di antara serangan, kemampuan kita melakukan serangan membolosi gawang JDT, tapi dalam masa yang sama juga kita amat sukar untuk mempertahankan serangan yang dilakukan oleh JDT. Di mana kalau aku tengok sini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gol telah dilepaskan daripada 5 perlawanan tersebut, berbanding berapa? 3 gol yang telah kita lakukan. Ini bukan aku merendahkan Sabah FC, tapi apa yang aku cuba share di sini adalah jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang menentang JDT, kita adalah sekali lagi tim yang konsisten untuk menjaringkan gol sewaktu menentang JDT. Cuma masalahnya di sini adalah dari segi kita bertahan. Aku rasa mungkin serangan bertali arus dilakukan oleh JDT, membuatkan pemain kita, stamina kita cukup penat, ataupun sistem pertahanan kita untuk mengekang gerakan JDT perlu baik pulih lagi lah. Pasal aku nampak sebenarnya chances untuk kita memiliki perlawanan seperti mana yang telah dimiliki oleh PDRM tu sebenarnya cukup tinggi. Tapi antara banyak-banyak tim yang bersaing di Liga Super ni juga, aku merasakan cara permainan kita Sabah adalah antara tim yang berani untuk menyerang JDT tanpa mengamalkan sistem park the bus 100%. Itu so far aku tengoklah daripada perlawanan Sabah FC di sepanjang menentang JDT. Dan kalau dari segi kedudukan pula guys, JDT seperti biasa berada di tangga pertama, Sabah berada di tangga ketiga. Kita adalah antara di top 5, kita adalah antara tim yang mempunyai jumlah jaringan yang cukup tinggi di kalangan top 5, di mana JDT 59 gol, Sabah 32, dikejar oleh Selangor 29, Terengganu 20 dan PDRM 20. Tapi dari segi bolos, kita pula merupakan satu tim yang mempunyai jumlah bolos yang cukup tinggi di antara top 5, di mana 21 bolos. 21 bolos di Sabah FC, lepas tu PDRM pun 21, Terengganu 16, Selangor 13, JDT 7.
Dan dari segi konsisten 5 perlawanan terakhir yang kita telah lalui, kita bersama dengan JDT guys. So far daripada 5 perlawanan yang telah dilalui sehingga Liga Super, kita belum mencatat sebarang kekalahan lagi, yang membuatkan perlawanan ini menjadi cukup menarik lah. Okay, walaupun dia adalah Dave versus Goliath punya tim, tapi dari segi konsisten kedua pasukan ni sepanjang 5 perlawanan terakhir membuatkan perlawanan ni ada dia punya ceritanya tersendiri. So antara dua tim ni, siapakah tim yang akhirnya mencatatkan kekalahan pada perlawanan ke-6 mereka? Lebih kurang macam tu. Pasal aku, walaupun aku mengiyakan kekuatan JDT ni, tapi dalam masa yang sama aku tidak menafikan juga kemampuan Sabah FC untuk melakukan sesuatu pada perlawanan ni. Anda boleh katakan benda tu adalah satu mimpi yang perlu dibangunkan lebih awal sebelum ianya menjadi teruk untuk aku. Tapi bagi pandangan aku, perlawanan ni boleh kita lakukan sesuatu, kerana aku melihat dari segi apa yang telah ditampilkan oleh Sabah FC pada beberapa perlawanan terakhir lah, especially yang melibatkan new head coach kita, itu Martin Stano, di mana cara gameplay beliau cukup berbeza daripada apa yang ditampilkan oleh Artolinos, daripada apa yang ditampilkan oleh OKS. Anda boleh lihat video yang telah aku post sebelum ni, di mana aku ada share dengan kamu statistik perbezaan cara permainan yang diberikan oleh ketiga-tiga coach yang aku mention tadi, di mana bagi aku Martin Stano, sekali lagi lah aku share sedikit apa yang aku dikatakan pada video tersebut. Martin Stano adalah merupakan satu head coach yang mempunyai different minded, di mana beliau lebih mengutamakan sistem pertahanan Sabah FC untuk lebih compact dan juga konsisten, dan mengekalkan shape pertahanan mereka, dan membenarkan beberapa midfield untuk tidak kerap naik ke atas, instead membantu pertahanan Sabah FC agar tidak dibolosi lebih awal lah, di mana pertahanan Sabah FC start daripada bahagian midfield. So sekiranya midfield Sabah FC berjaya mengekang pergerakan dilakukan oleh tim lawan, pasukan defender Sabah FC tidak perlu berapa bekerja keras lah, lebih kurang macam tu. So maksudnya di sini ada backup yang telah disediakan oleh Martin Stano untuk pertahanan Sabah FC, dan seterusnya pertahanan Sabah FC pula tidak perlu merisaukan sangat untuk bagaimana, maksud aku anticipation untuk mereka lebih rendah lah, lebih kurang macam tu, kerana mereka telah di-shield oleh beberapa pemain yang berada di hadapan mereka, especially daripada midfield player. So ini adalah benda yang aku ingin tengok, adakah Martin Stano akan mengekalkan corak permainan yang kita telah saksikan tu, di mana kalau ini aku just sentuh dia punya tajuk saya lah, di mana aku akan bercerita dengan lebih lanjut untuk benda ni di sebelum 90 minit, di mana Sabah FC ada game plan cukup teliti untuk bertemu JDT Sabtu ni, lebih kurang macam tu. So it's a very interesting statement yang dikeluarkan oleh Sabah FC, especially of course daripada head coach terbaru kita Martin Stano mengenai perlawanan ni. Walaupun beliau sebelum ni bukanlah head coach ataupun assistant untuk Sabah FC, instead of dia adalah fitness coach untuk Sabah FC, tapi bagi aku of course dia punya pandangan sendiri, idea sendiri, hasil daripada beberapa perlawanan yang telah dilalui oleh Sabah FC sepanjang pengelolaan OKS dan juga Artolinos tak sempat lah OKS. So aku rasa dia mempunyai pandangan dia sendiri macam mana yang sesuai untuk Sabah FC lakukan dengan menggunakan pemain-pemain yang ada di dalam skuad Sabah FC ni. Pasal beliau sendiri pun mengenali juga individu-individu yang bermain di padang tersebut. Lebih kurang macam tu. Tapi walau macam mana pun, kita ada kepincangan untuk perlawanan ni. Again, itu akan sentuh pada video akan datang. So cuma video kali ni aku again lah, untuk head to head ni seperti biasa aku akan share dengan kamu apa yang telah dilalui oleh kedua pasukan. Dan sekali lagi, walaupun rekod Sabah FC tidak begitu cemerlang sewaktu menentang JDT, tapi again kita masih mampu melakukan gol. Dan aku ada mention tentang PDRM yang berjaya mengikat JDT pada perlawanan tersebut. Ada something yang boleh kita lihat daripada perlawanan tersebut, cara PDRM kontrol perlawanan, mengekang gerakan JDT di perlawanan tersebut, yang mungkin kita boleh guna pakai mengikut kesesuaian play-play kita di padang. Dan aku rasa Martin Stano ada resipi tersebut lah. So
itu sajalah untuk perkongsian ni. So video ni akan menjadi sekejap saja, tapi 10 minit jugalah sebenarnya. So sila letakkan pendapat anda mengenai, oh ya, seperti biasa perlawanan ni, walaupun aku mengatakan banyak benda positif untuk Sabah FC, again this is Dave versus Goliath punya team, tapi aku nampak perlawanan ni cukup positif. Aku tak tahu kenapa, pasal itulah feeling aku apabila aku melihat jadual perlawanan ni dan apa yang telah dikatakan oleh Martin Stano untuk persediaan perlawanan. Walau macam mana pun, aku masih menganggarkan bukan keputusan yang akan menjadi milik kita lah. Okay, setakat ni aku menganggarkan kita akan tewas di SSI. Tidak banyak gol. JDT akan menjaringkan 3 gol dan Sabah akan menjaringkan 1 gol. So perlawanan akan menjadi 3 JDT, 1 Sabah FC. Sekali lagi, walau macam mana pun, seperti mana aku tekan di awal video tadi, aku menganggarkan ada satu kejutan dan kelainan yang bakal kita saksikan pada perlawanan ni. Sama ada benda tu positif untuk kita saksikan, itu terpulang kepada mata anda masing-masing lah, kerana apa yang bakal Martin Stano lakukan untuk perlawanan ni aku rasa akan menjadi game changer untuk Sabah FC. Jadi bertemu lagi di video 90 minit yang aku akan keluarkan pada esok hari guys. Buat masa ni, ya sekali lagi selamat tahun baru dan Assalamualaikum.